Saya kan, sebab itu kita belajar daripada orang-orang yang macam ni. Cleaner-cleaner tu saya suka borak. Ada saya pernah kenal seorang cleaner perempuan ni pergi umrah setiap tahun. Pergi umrah setiap tahun. Ustazah, akak nak pergi umrah. Ya Allah kak, saya tak pergi umrah lagi. Banyaknya simpanan duit akak. Mana ada duit Ustazah, gaji berapa je, 800, 900 je. Dah lah ibu tunggal, anak 4 orang. Motor, tak ada kereta. Habis tu, akak pergi umrah macam mana tiap tahun? Tiap tahun ada orang tanggung. Nak pergi tahun depan ni dah ada orang tanggung pula. Tak pergi lagi tahun ni. Untuk tahun depan dah ada orang cop. Kak, tahun depan saya nak tanggung akak. Kata Ustazah, bukan saya Ustazah. Saya tak tahu, Allah yang bagi. Allah yang bagi. Tapi dia punya sikap, akhlak dia walaupun kerja cleaner, awal setengah jam datang. Saya datang awal dah, saya rasa gelap masa tu saya kerja. Akak dah datang. Contohlah. Subhanallah, dia kata jaga semayang, jaga tu jangan risau pasal rezeki, pasal anak. Saya pernah bertembung dengan dia, bawa motor hantar anak Kuala Pilah daripada duduk kawasan Senayan, kawasan Kampung Jimah, nak hantar ke Kuala Pilah, naik motor je, beg besar, beg sekolah. Tapi kita nampak dia susah, kata, ya Allah kak, hujan panas redah je lah Ustazah, motor je saya ada. Saya ibu tunggal, suami tak bertanggungjawab, tak bagi nafkah. Tapi bahagia, tak pernah muka dia senyum je. Sebab apa? Redha, syukur. Kita nampak dia susah. Ya Allah, saya fikir kalaulah ada lebih rezeki bagi kereta. Daripada anak kecil sampai anak masuk sekolah, asrama apa semua, dengan motor tu lah. Tapi dia bahagia. Alhamdulillah, syukur. Syukur selalu. Gaji 800 lebih 900. Sebab syukur dia jadi orang paling kaya di dunia. Ramai orang kaya sebab tak ada syukur, tak ada nikmat, solat, tenang apa semua. Saya ada banyak kisah-kisah macam ni yang menginsafkan. Contoh cerita lain lagi, boleh ya? Banyak cerita kan. Ini dekat ni, saya ceramah dekat Linggi. Saya ada kuliah kat situ. Kawasan kampung, kawasan menoreh kat situ. Adalah seorang wanita datang, motor dia punya buruk tu, tempat duduk tu dah berlubang. Dah koyak dah berlubang. Bawa anak, nampak lusuh baju semua, orang susah, umur dah 40 lebih. Anak dalam 5 orang, suami tak bertanggungjawab. Suami ada, suami tak kerja apa. Dia tanggung anak, dia pergi menoreh apa, tangan kasar, muka kasar. Lepas tu saya tengok, saya sampai masa tu, dia tengah solat duha. Sementara tunggu saya sampai. Menangis-nangis semayang, basah, menangis-nangis. Lepas tu, bila saya nak balik, dia pun datang. Ustazah, kejap Ustazah. Lepas tu dibawa anak kecil tu. Ustazah, kalau saya tak ada menoreh, hari ni tak menoreh, saya datang kuliah Ustazah. Tapi kalau tak, saya tak ada, saya pergi menoreh lah tu. Ya kak, Ustazah doakanlah anak saya gini. Kita terlintas, orang susah macam ni, nak minta simpati, betul kan? Saya pun, dah lama dia cakap, saya pun keluarkanlah RM10 ke RM20 macam tu kak. Ada sikit untuk akak ni. Dia tolak, dia kata, Ustazah, saya bukan, tujuan saya datang jumpa Ustazah ni bukan saya tak nak duit Ustazah, saya tak nak. Saya kata, akak ini untuk anak-anak. Dia tolak sungguh-sungguh. Dia kata, saya nak tanya Ustazah satu soalan. Apa dia kak? Akak ni kalau semayang je mesti menangis. Sah tak semayang? Dia tanya saya soalan tu tuan-tuan. Sebab saya nampak tu dia menangis beria tu. Akak tak tahulah, bila semayang je menangis. Saya kata, kenapa kak akak menangis? Bila semayang akak rasa sayu tu, rasa rindu pada Allah, rasa rindu pada Rasulullah. Akak rasa syukur dengan nikmat Allah bagi, rezeki Allah bagi. Akak tak tahulah, tapi akak akan rasa sayu, akak akan rasa menangis, nak menangis. Kadang teresak-esak, sah tak semayang? Saya kata, sah kak. Subhanallah, saya masa tu menangis. Saya kata, akak, Allah bagi ujian, hidup susah, miskin apa semua. Tapi akak boleh rasa syukur dan nikmat paling besar bila mampu menangis kerana Allah. Yang ni susah nak dapat. Saya kak, susah nak menangis masa semayang. Sebab Allah bagi banyak sangat nikmat sampai hati saya keras. Tapi akak yang Allah tarik nikmat dunia, akak dah nampak nikmat. Ustazah yang cakap macam tu, saya tak tahu kenapa, tapi saya memang rasa rindu nak jumpa dengan Allah. Rasa rindu nak jumpa Rasulullah. Lepas tu dia tolak, Ustazah, Allah bagi saya cukup. Walaupun orang kat jemaah tu kata, dia tu memang orang susah Ustazah, rumah dia tak ada apa-apa, sian suami dia tak bertanggungjawab Ustazah, dia yang tanggung anak-anak. Tapi dia boleh cakap depan saya, Ustazah, Allah bagi cukup, Alhamdulillah, syukur.
Saya tak nak, saya bukan nak duit ustazah, saya tak nak duit ustazah ni. Saya cuma nak tanya soalan tu je. Saya sambil bawa kereta masa tu menangis-nangis, ya Allah, engkau ambil dia bahagian dunia, engkau bagi dia akhirat walaupun dia masih di dunia. Kita macam mana kedudukan kita? Masya Allah. Subhanallah. Ini gambar ni kan saya tunjuk. Hafaz Quran jadi imam. Dia nampak cacat tapi kita lagi cacat tuan-tuan. Kaki yang sempurna, ada kenderaan, ada motor, ada kereta, ada ni, tak sampai ke masjid. Rumah dengan masjid tak jauh pun. Dengar kat telinga tapi tak boleh angkat selimun untuk pergi solat subuh. Sedangkan Allah janji hayya 'ala salah, datang semayang, hayya 'alal falah, kamu akan mendatangi kejayaan. Sebab itu ada orang dia kata dia nak ubah hidup dia. Ustazah nak ubah macam mana? Ubah solat. Ustazah, isteri saya masalah, anak saya masalah gini-gini. Encik, kalau boleh encik solat awal waktu dan solat masjid. Selesai tak masalah saya? Saya tak tahu macam mana tapi insya-Allah akan selesai. Dia buat dia lebih kurang seminggu, dia telefon balik masa saya kerja runding cara dulu. 10 hari. Ustazah, terima kasih Ustazah, banyak perubahan yang berlaku. Bak rezeki, bak isteri, bak anak. Macam mana Allah selesaikan, itu kerja Allah. Tapi Allah janji, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga hubungan dengan Allah, Allah akan jaga kamu. Macam mana Allah nak buat, tak ada mustahil bagi Allah. Sebab itu kalau orang lelaki, tuan-tuan, kalau rasa macam hidup ni macam tak tentu arah, macam rezeki pun tak menentu, hidup pun tak tenang, isteri pun tak menggembirakan anak, jangan duduk tengok kepada orang lain. Tolong tengok diri sendiri. Jangan duduk ceramah kat anak. Kau ni bila nak jadi anak yang baik, bila nak jadi anak yang rajin, belajar pun malah, itu pun malah main game je. Contohlah. Jangan cari salah anak, jangan cari salah isteri. Cubalah jadi macam isteri orang lain tu. Isteri yang menenangkan awak bila nak berubah diri baik. Jangan cari salah orang keliling, tolong cari salah sendiri. Sebab bila kita ubah diri kita, Allah akan ubah sekeliling kita, insya-Allah. Okey. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pasti aku akan tambah. Ini adalah janji Allah. La in syakartum, sekiranya kamu bersyukur pasti aku akan tambah apa nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur dengan nikmatku, nanti kala azabku yang sangat pedih. Masya-Allah. Allahu akbar. Okey, sebelum kita teruskan, kita bangunlah sekejap, boleh? Okey, bangun. Saya tetap duduk tak apa ya. Okey, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita ni start tadi pukul berapa? Lebih kurang 9 suku, 10 suku, ada lebih kurang sejam setengah. Saya ni berhajat, kita habis dalam pukul 9, 10, 11 dan 3 jam, lebih kurang dah sejam lagi. Saya berhajat untuk teruskan sebab saya ada di tempat lain pula selepas Zuhur. Jadi tak apa ke kalau kita tak berhenti rehat setengah jam tu? Boleh ya? Tuan-tuan nanti boleh balik awal kan? Sebab kita pun nanti ada makan tengah hari. Ya Ustaz, ada makan tengah hari ya? Okey, sekarang semua dah berdiri, regangkan sikit. Okey, semua pusing kanan. Semua tengok kanan. Semua kanan sini ya. Okey, semua kanan. Pusing betul-betul tuan-tuan haji, bapa-bapa, ayah-ayah sekalian, masya-Allah. Okey, dekat sikit dengan orang depan. Okey, letakkan tangan atas bahu. Tu dia. Okey. Letak tangan atas bahu, masya-Allah. Urut, minta urut. Ada juga yang goli orang lelaki. Okey, urut sikit leher tu, bawah telinga, urut sikit bawah telinga. Bolehlah nak pulas sikit telinga. Lepas tu cakap, kau dongar tak? Dongar tak ceramah tu? Okey, urut lagi bahu pula. Bahu, lepas tu lengan. Jangan komplain. Orang lelaki geli juga. Okey. Urut dulu. Urut. Okey, urut sikit pinggang tu. Urut pinggang pula. Okey. Dah urut pinggang. Masya Allah. Subhanallah. Okey. Sekarang karate. Kuat sikit. Kiri kanan. Belikat. Karate betul-betul. Siap nak baring tu Okey, tu kena upah asing tu kena bayar kalau nak suruh baring tu kan.
Okey, karate betul-betul tuan-tuan. Kiri kanan lengoh tu dengan ceramah tu. Okey, sekarang tumbuk. Dia bukan dengan penumbuk tu, dengan bahagian bawah tu. Kalau rasa geram kat orang sebelah tadi, asyik lentuk, masa ni lah lepaskan geram. Okey, tumbuk sikit kiri kanan bawah. Oh, ada keluar angin tu. Angin atas tak apa, jangan angin bawah. Okey, alhamdulillah sekarang pusing kiri pula. Kononlah balas balik. Okey, urut bahu kawan tu, urut leher dia. Urut bawah telinga, leher tu saya nampak ada yang cokek tu. Dia buka urut, dia cekik leher kawan dia tu. Okey, lengan sikit, gerak-gerak, urut. Ada macam ikhlas, ada tak berapa ikhlas je tu. Malai-malai urut. Okey, bahu turun ke belikat sikit. Sekarang ni boleh minta dengan orang belakang nak bahagian mana-mana. Percuma ni. Rasa sakit kat mana? Okey, karate pula. Kuat sikit karate tu, kiri kanan bawah. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Bersungguh bona tu tuan. Risau tengok. Okey, sekarang tumbuk. Kepal pasal tumbuk kiri kanan. Logo tu kan. Okey, alhamdulillah, subhanallah. Pusing depan semua. Okey, cakap apa pada orang sebelah? Okey, kita cakap terima kasih. Boleh duduk. Terima kasih daun keladi kalau boleh nak lagi. Yang tadi ada minta nak ambil tempat untuk baring, nak urut siap baring tu, selepas ni habis program. Okey, tak habis pula sedawa tu keluar angin. Sudah.